Hak dalam hadis dia sebut li ghazin fi sabilillah. Sebab tu hak kemuncaknya fi sabilillah. Tapi sabilillah dia sebut ibaratun an jami'il qurab. Sabilillah berarti segala macam segala bentuk amalan ataupun perbuatan yang menghampirkan seseorang itu kepada Allah, yang diredai oleh Allah, yang Allah suka. Dia kata wa yadkhulu fihi kullu man sa'a fi ta'atillah wa sabilil khairat idza kana muhtajan. Termasuklah di dalamnya orang yang berusaha dalam mentaati Allah, dalam buat kebajikan apa-apa. Termasuk fi sabilillah. Fi sabilillah itu pada hakikatnya untuk menegakkan agama Allah. Menegakkan agama Allah tidak perai saja. Banyaklah. Kita kata membangunkan tempat pengajian, fi sabilillah lah tu. Kerana agama. Untuk menegakkan agama. Fi sabilillah. Bui kepada pelajar tu, kalau berdasarkan hadis ni, mengikut mazhab Syafi'i dan ramai lagi orang sependapat dengan dia tu, pelajar walaupun dia kaya, dia berhak. Sebab dia kaya tu suku, tapi dia ada benda lain yang boleh dia tu. Itulah yang tajuk Imam Abu Daud buat ni, orang yang kaya yang boleh ambil zakat lagu mana. Menunjukkan Imam Abu Daud ni pun terima hak tu, dia setuju hak tu. Imam Ahmad ke apa setuju hak tu. Setuju hak kata boleh walaupun kaya, jika sebab yang lain tu ada. Misalnya fisabilillah tu ada, dia duduk mengaji agama ni nak ke dia untuk menegakkan agama lah, untuk jaga agama lah. Dia boleh walaupun dia kaya. Tapi kalau dia tidak mengaji, dia kaya, tak boleh semata-mata muka dia kaya dah, tak ada sebab yang membolehkan dia tu terima zakat. Tapi kalau ada sebab, boleh. Sama ada dia nak pergi perang ke, dia mengaji ke, dia apa tak cara. Ataupun dia buat persatuan untuk menjaga kepentingan orang Islam, menjaga kepentingan umat Islam. Apa-apalah persatuan, boleh terima je. Walaupun ahli persatuan itu jawatan kuasa dia, orang kaya pun tak cara. Lepas tu duit tu bayar gaji, kita kata bayar gaji lah, kita kata kalau ada persatuan ni bayar gaji kalau perlu, boleh, dia boleh terima walaupun dia kaya. Sebab apa? Dia sudah buat kerja fi sabilillah. Gitulah maksudnya. Di sini li ghazin fi sabilillah au li 'amilin 'alaiha, ataupun orang yang mengutip zakat ataupun menguruskannya. Hak kutip zakat, hak uruskan zakat. Dia ambil tu imam kau, kita kata tu apa lagi kau duduk di, kalau tempat kita ni majlis lah kita kata, dia lah yang menguruskan zakat ni, pungut gapo, boleh. Orang-orang yang berkenaan itu boleh. Pasal apa? Pasal dia tu buat kerja secara langsung. Kalau dia duduk, kita kata ni majlis lah, kita kata dia tidak secara langsung ambil zakat, tapi dia buat kerja hak lain tu untuk agama juga, fisabilillah, masuk dalam waktu pula, walaupun tidak ambil, masuk dalam waktu pula, boleh juga. Boleh juga. Jadi kalau pitih tu ambil untuk gaji, untuk apa-apalah kita kata sebagai habuan, boleh. Walaupun dia tidak secara langsung tu pungut zakat ataupun duduk kira duit zakat tu, tetapi dalam majlis tu buat kerja agama, katakanlah gitu, boleh. Boleh lah, walaupun dia kaya pun, li'amilin 'alayha au li gharimin, ataupun orang yang tenggelam dalam hutan, yakni orang yang muflis ataupun bankrupt. Di dalam kitab ni, dalam kitab mana-mana pun wal gharimin, dalam Quran tersebut gharim ni iaitu orang yang hutang dia lebih banyak lagi daripada harta dia. Kalau harta dia banyak pun, banyaklah, dia jutawan dah, tapi harta dia ada pitih 5 juta dah, kita kata. Tapi kalau hutang dia tu 6 juta, 10 juta misalnya, gharim dah tu, gharim. Tidak nanti 102 banyak pun. Sebab hakikatnya dia tu sebenarnya harta hak zahir atas nama dia tu sebenarnya bukan hak dia, hak orang lain. Dan sampai satu peringkat boleh
bekukan harta dia, boleh ditahan dia, daripada menguruskan harta benda dia tu. Dan pemerintah boleh bahagikan harta dia tu kepada piutang dia. Itu gharib. Orang lagu ni berhak juga terima zakat, walaupun dia tu zahirnya nampak kaya. Zahirnya nampak kaya. Kalau nak kira dari segi tanah dia, kalau dari segi aset dia, kita kata banyak, rumah sewa dia kan gapo kan. Tetapi pada hakikatnya gitu, orang yang berniaga lah biasanya, yang berniaga. Ini adalah pembelaan sebenarnya kepada usahawan ataupun orang-orang yang berniaga. Sebab apa? Sebab benda ni adalah ketika jatuh tu, bukan ketika naik saja, ketika rugi tu dia ada. Dan benda ni semua orang tak sih, tapi boleh berlaku. Boleh berlaku, hikmah Allah SWT boleh berlaku. Maka orang-orang yang seperti ni, dia ada kepandaian, dia ada kelayakan, dia ada kebijaksanaan. Kalau kita biarkan dia, bukan sekadar rugi, boleh jadi jiwa dia pun akan terganggu. Moga selama ni senang pandang orang, banyak perkara lah. Dengan sebab itu dibela, sepatutnya diberi kepada orang hak lagi. Tapi apa tidak diberi? Adakah sekarang ni orang hak bankrupt dibela dengan duit zakat? Tak ada. Kalau tak ada, mengikut asalnya tak kena lah. Kena bagilah. Kena bagi. Kena ada satu bahagian tu. Atau mungkin juga yang tidak bagi tu kerana tak sebanyak mana. Hak lebih perlu ramai lagi. Hak ada, hak sesak, fuqara, masakin, hak tu lebih ramai lagi. Duit yang ada tak padan. Kalau hak ni dia kena banyak, ni nak selesai hak ni. Boleh jadi kerana duit tu tidak ada seberapa, sebab tu tidak nampak lipah kepada puak-puak ni. Boleh jadi juga. Itu atas pengurus dia lah, dia tengoklah hak mana hak lebih patut. Tetapi kalau nak kiranya duit hasil pungutan zakat ni sebenarnya dia boleh banyak, boleh banyak sehingga boleh menampung keperluan ataupun hajat orang yang tenggelam dalam hutang dia ni pun boleh. Yang ni orang yang berhutang jutawan, jutawan, boleh bagi lagi kepada dia, boleh tolong lagi dia. Daripada duit zakat ni sebenarnya kalau berjalan dengan molek, dan kalau orang Islam ni betul-betul berasa bertanggungjawab, serupa dengan sembahyang, serupa dengan puasa dia juga dalam masalah zakat ni, maka harta tu boleh terkumpul dengan banyak sehingga boleh menampung keperluan dan hajat gharim ni pun. Kalau sekarang ni kita nampak tak ada ni diberikan, itu mungkin kerana sikit. Jadi dipikirkan tak ada sampai situ lah. Mana-mana ada hak ni pun tak apa nak cukup. Hak fuqara, masakin dan ibnu sabil, hak ni pun tak apa nak cukup. Tetapi kalau nak kira hak asalnya, hak kehendak agama, hak asalnya kena ada bahagian tu. Kena ada bahagian tu. Dan ibnu sabil selagi hak tu pun disebutkan juga dalam Al-Quran. Dan ibnu sabil ni kalau nak kira tidak tak tahulah setara mana buinya. Masing-masing negeri, kalau tempat kita setara mana bui, sepatutnya dia kena ada. Dah hak semolek-moleknya kalau mengikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri, dia kena bagi, kena bui, biar boleh merasa berlaku lah apa bahagian. Jangan satu bahagian tertinggal, tak ada dapat sikit abu. Jangan. Hak semolek-moleknya kena bui berlaku. Kadar masing-masing, tengoklah sebanyak mana yang patut. Jangan abaikan mana-mana bahagian yang telah ditentukan oleh Allah itu. Kecuali kalau tidak cukup nak lagu mana. Tapi kalau cukup, kalau boleh kena bagi. Macam Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni orang yang musafir. Musafir, kalau sekarang ni musafir kita kata, zaman dulu orang musafir, dia kaya tempat dia. Mari tempat orang, dia tak putus duit. Putus apa nama ni, bekal dia tu. Nak dapat tak ada, payah. Sekarang ni tak timbul ada masalah tu, pergi cocok bank, mana-mana ada ATM. Jadi apakah timbul lagi masalah ni? Kalau kita kata semata-mata orang musafir, boleh lagi kau. Dan dia boleh cocok, boleh tubik selalu, piti mana-mana pun.
walaupun dia musafir.